Mana maksudnya? Sini boleh? Okey je. Letak sini pun boleh. Awalnya atas ni apa? Dip apa? Sentak Lagi satu botol. Pika. Okey. Macam okey lah. Jadi sambung tadi. Sekejap jadi pakai green screen dulu. Apa ni Indom sebagai bayan? Mana je tahu. Aziz baru first time datang keluar 3 hari semalam Nusra. Aziz first time keluar pergi Bayan. Dah suruh bayan. Okey. Saya kat bilik Bayan asal. Okey, ni apa yang saya dengar daripada Bayan semalam lah. Malam last ni. Syahir, aku kena balik Ampang jap ambil barang dekat Kemensa. Lepas tu kalau sempat insyaAllah aku datang. Okey, semalam apa yang bayan yang disampaikan oleh Ustaz Zul. Bayan ni berkenaan dengan dakwah. Okey. Tapi Ustaz Zul selit lah benda-benda lain macam ada few orang macam bagi tahu, macam Daman bagi tahu, Idan bagi tahu yang dia macam terasa macam terkesan lah bila orang kecam apa semua. Dia sebenarnya okey, bila orang kecam kita kan, bila orang cakap pasal negatif pasal kita, bila orang selalu bercakap buruk pasal kita, sebenarnya Allah bukan nak test kita kadang-kadang. Sebenarnya Allah nak tengok sejauh mana iman kita, macam mana kita react. So macam contoh kalau orang marah kita, orang hentam kita, lepas tu kita hentam balik, post dekat mana-mana social media ke, maki-maki balik. Allah nak bagi tahu itulah iman kau. Macam contoh macam okey, korang cakap saya poyo kan, lepas tu saya marah-marah apa semua. Itulah iman saya. Allah nak bagi tahu yang itulah, ya kat situlah tahap iman kau. Kan contoh kan macam kalau kita terus sabar, fikir positif. Sebenarnya benda tu Allah sebenarnya bukan nak. Allah nak bagi tahu itulah tahap iman kita. Allah nak bagi tahu yang itulah tahap iman kita. Macam mana tahap iman Rasulullah kan. Rasulullah punya mukjizat, kalau orang balas dengan keburukan, lagi buruk lagi baik. Rasulullah SAW balas, lagi buruk lagi baik, lagi buruk lagi baik, lagi buruk lagi baik. So kalau orang ada kecam-kecam korang ke, ada orang cakap benda buruk ke, korang reflect balik. Oh, mungkin ni Allah datangkan untuk hapuskan dosa aku. Mungkin Allah datangkan ni untuk bagi aku pahala. Mungkin Allah datangkan ni sebab Allah nak tengok macam mana iman aku. Sebab tu Nabi ada cakap jadidu imanakum. Ayat ni selalu Syami ni orang yang pernah syuting Azadi sekali, ada pelakon juga Syami selalu sebut. Dia kalau jumpa Azadi mesti dia cakap jadi. Lepas tu Azadi akan sambung jadidu imanakum. Maksudnya perbaharuilah iman kamu. Maksudnya hari-hari kena perbaharui iman. Macam mana nak perbaharui iman? Kita selalu kena mengucap kalimah syahadah. Kita kena selalu perbesarkan Allah. Macam mana kita kalau korang contoh kan, contohnya apa bayan lagi semalam panjang tapi sumpah best gila bayan tu. Dia pasal kenal Nabi tu best. Pasal kenal Nabi. Pasal okey, kalau macam contoh kan, korang katakanlah contoh. Okey, ini adalah contoh. Korang kenal seseorang ni yang korang sangat-sangat suka. Contoh jadi katakanlah siapa artis yang paling hot sekarang, Adi Putra ke Fatah Amin ke. Korang siap tahu tarikh lahir dia, korang siap tahu nama ayah dia, korang siap tahu kereta dia pakai apa semua, dia tinggal kat mana. Okey, cuba kita reflect balik. Tak apalah korang cakap Zaidi kan, korang tahu pasal Zaidi. Okey, korang tahu ke apa yang korang tahu pasal Zaidi? Macam mana korang tahu Nabi? Nama bapa Nabi siapa, nama atuk Nabi siapa, nama moyang Nabi siapa, Nabi lahir kat mana, Nabi dibesarkan dekat mana. So kita
kita kenapa kita kena kenal Nabi? Kenapa? Sebab Ustaz Wadi Anwar cakap, Ustaz Wadi Anwar ni dikira ulama tau. Ustaz Wadi Anwar cakap bila kita kenal Nabi ni, inilah punca ketenangan. Ada ulama cakap, dia bukan ulama. Bukan ulama cakap, ni ada dalam satu hadis mengatakan orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingat mati. Dia selalu prepare untuk mati. Dia selalu prepare maksudnya macam dia tak rasa macam okay, mungkin lagi aku mati kot. So bila orang yang selalu mengingat mati ni, Dia fikirlah apa yang saham dia boleh buat. Apa saham yang dia boleh buat. Macam Zaidi kan, apa yang Zaidi boleh buat dengan sekarang. Macam korang mendengar, ini pun dah dikira saham untuk Zaidi. Sebab mana tahu sekejap lagi Zaidi mati, at least korang jadi saksi sebagai Zaidi. Okay, Zaidi ada sampaikan something hari ni, mana tu Zaidi mati lagi kan, apa semua. So hari-hari kena sentiasa buat kebaikan. Macam pasal dakwah tadi kan, dakwah ni bukan kita nak mengajar orang, bukan nak mengajar, kita mengajak. Dia beza tau, beza mengajar dengan mengajak. Dakwah ni mengajak untuk mengenal Allah. Syiar Islam, mengajak. Sebab tu dipanggil dakwah. Sebab tu lah Nabi buat dakwah ni untuk mengajak orang kenal Allah, untuk orang kenal Islam. Bila mengajar ni, kena jadi cikgu, kena belajar tasawuf, kena belajar ni, kena jadi hafiz, kena pergi Yaman, kena pergi India. Universiti Al-Azhar. Itu untuk orang yang mengajar. Kita ni nak dakwah, kita umat Nabi Muhammad ni, kita punya the best part adalah kita tak perlu jadi Nabi atau Rasul untuk berdakwah. Macam umat-umat dulu kan, umat-umat dulu dia kena jadi Nabi atau Rasul. Kena jadi Nabi atau Rasul. Potong ayat, itu pun dah dikira dakwah. Kita bercakap pun saling bercakap dengan Zaidi, itu pun dah dikira sepotong ayat. Kira korang dah start lag ke? Dia melainkan Islam. Lag ke? Lag ke? Dah okey? Tak tadi punya ni kot. Okey, apa tadi? Pasal dakwah kan. Dakwah macam apa yang Ustaz Zul, ini Zaidi copy paste balik apa yang Ustaz bagi tahu, Ustaz Zul bagi tahu, Ustaz Azhari bagi tahu. Tu Zaidi sampaikan balik je. Sebab Ustaz Zul cakap sampaikan walau sepotong ayat, Ustaz Azhari cakap sampaikan walau sepotong ayat. So sampaikanlah walaupun sepotong ayat. Itu pun dah dikira dakwah. Nabi Musa minta ke Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad tau. Tapi Allah cakap, aku dah aturkan Nabi Isa pun minta, tapi Nabi Isa je dapat.
Nabi Ibrahim pun minta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Nak bagi tahu betapa specialnya umat Nabi Muhammad ni. Bila kepada mahsyar nanti kita lah yang akan, umat Nabi Muhammad lah yang akan first dihisap dulu. Barulah umat-umat lain, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, apa semua. Semua akan cakap nafsi-nafsi tengah mahsyar nanti. Nabi akan tunggu kita kat 3 tempat. Syahid cakap semalam. Satu, dekat Telaga Kausar. Kedua adalah Mizan, Mizan tempat timbangan. Ketiga adalah dekat dekat Telaga Kausar, Mizan, Telaga Kausar, Mizan dengan apa dah? Oi, wah aku ada. Okey. Tak payah dengar. Korang tak payah dengar. Korang dengar Zaidi je Korang dengar Zaidi je. Okey, Titian Sirat, Mizan dan Telaga Kausar. Okey, apa yang Zaidi nak bagi tahu? Telaga Kausar ni Nabi akan tunggu dekat umat-umat dia, umat Nabi Muhammad apa semua kan. Umat Nabi Muhammad. Okey, umat Nabi Muhammad. Telaga Kausar ni bila Nabi Muhammad SAW akan bagi minum kat kita. Apa yang specialnya bila kita dapat minum daripada air Telaga Kausar ni, kita sekali kita minum, kita tak akan haus sampai kita masuk ke syurga atau neraka. Dekat Mizan ni timbangan, Nabi Muhammad akan stay dekat situ. Dia akan tunggu setiap umat dia daripada zaman Nabi sampailah hari kiamat ni. Sampai hari kiamat. Korang boleh kira lah betapa banyaknya umat dia, tapi Nabi stay akan tunggu kat situ juga. Macam kalau kita, contoh Azadi punya timbangan kan, dosa banyak, Nabi akan letak seban dia nak bagi timbangan. Lepas tu next pula pahala, dosa banyak, Nabi akan letak dia punya ridak dia pula. Nabi akan letak seban dia. Punyalah Nabi punya sayang ni, ya Allah cakap. Sebab Nabi ada tanya sahabat, apa macam maksudnya ayat dia macam, sahabat cakap, wahai Rasulullah, aku sayang kau melebihi daripada keluargaku, maksudnya kecuali diri dia dia cakap macam tu. Kecuali diri dia cakap dia sayang Rasulullah lebih pada keluarga, lebih pada isteri dia, lebih pada apa-apa kecuali diri dia. Lepas tu Nabi Muhammad SAW cakap, wahai sahabatku, tak sempurna iman kamu selagi kamu tak mencintai aku lebih daripada dirimu. Itu adalah hadis juga. So apa yang pasal dakwah semalam yang Ustaz Zul sampaikan ni, Zadi lompat-lompat tau. Zadi pun tak tahu Zadi cakap apa, tapi korang dengar je lah apa yang Ustaz Zul cakap. Itulah dakwah. Apa yang kita cuba buat ni sebenarnya adalah dakwah sebenarnya. Itulah niat kita. Bukan kita nak bergaduh-gaduh dengan orang ke, nak buruk-burukkan sesiapa ke, nak bercerita pasal orang lain. Itu dah jadi lain dah tu. Itu dah jadi macam, tak apalah, tak apa. Kalau siapa nak tengok, okey. Siapa nak tengok tu jadi anggap okey, ni Allah dah tetapkan. Okey, mungkin orang ni yang Allah pilih untuk bagi kita dengar. Mungkin orang ni Allah pilih untuk tak nak bagi dengar. So benda ni semua Allah susun semua. Korang ingat Zadi minta ke untuk tiba-tiba tu viral macam tu, tiba-tiba korang follow apa semua? Ni mesti ada sebab. Mungkin Allah nak suruh Zadi sampaikan ke, mungkin Allah nak tengok Zadi punya apa Zadi buat dengan apa yang Allah bagi ke. Lebih kurang macam tu lah. So Zadi azam, Zadi cuba nak sampaikan apa yang Zadi boleh sampaikan. Sebenarnya Zadi copy paste je. Zadi copy paste apa yang Ustaz cerita, apa yang Syahid cerita. Lebih kurang gitulah. So dakwah ni bukan korang mengajar. Dakwah ni mengajak untuk korang kenal Allah. Kalau korang solat kan, kita pun kadang solat tak khusyuk. Kita pun tak tahu apa yang kita baca sebenarnya, Al-Fatihah. Kita pun tak tahu doa iftitah apa yang kita baca sebenarnya, maksud dia apa. Tapi bila kita baca betul-betul, kita faham betul-betul, feel dia lain tau. Feel dia sangat-sangat lain. So cuba korang teruskan je. Biarlah orang nak cakap apa, biar orang nak mengata ke, nak buruk, nak benda dah tutup tapi pergi buka balik ke apa ke, cakap apa-apalah, tak kisahlah cakap apa-apa. Senang cerita cakap apa-apalah, cakap buruk pasal korang ke, kutuk-kutuk korang ke. Sebab Allah tahu apa yang diorang cakap belakang korang. Sebab tu Allah tapis. And Allah tahu semua benda. Kalau Didi tak viral, kami pun tak kena Didi and friend.
Allah susun. Sebab tu jadi cakap Allah susun. Sebab tu bila orang cakap tak apalah, tak nak sebut lah. Mungkin benda tu agak sensitif. Allah susun. Semua ni Allah susun. Allah susun. Dia tak ada kebetulan, tak ada good luck or bad luck. Ni semua Allah susun. Macam ayat yang Syahid selalu sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummati ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tauhanna anil munkar. Maksudnya kita adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Maksudnya kita umat Nabi Muhammad ni adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Okey, apa yang Ustaz Zul sampaikan, kenapa? Okey, ada ulama bagi tahu yang air laut dulu pernah boleh diminum. Pernah boleh diminum. Tapi disebabkan, sebab orang cakap, oh Allah turunkan azab ni sebab orang kafir. Allah turunkan azab ni sebab orang kafir. Sebenarnya Allah turunkan azab ni sebab orang Islam sebenarnya. Sebab orang Islam sendiri yang menjatuhkan orang Islam. Lebih kurang macam tu lah. Ada ulama' tu cakap sebenarnya zaman dulu, time dulu, air laut sebenarnya boleh minum. Tapi sebab Allah marah dengan manusia, sebab dengan kelakuan dia, Ustaz Zul cakap pasal buang sampah tak silap. Buang sampah ke apa, sebab Allah marah, Allah tukar air laut tu jadi masin supaya tak boleh minum. Supaya kita minum, dia akan jadi lagi haus. Macam tu lah. Lepas tu apa lagi ya? Bayan semalam, sebaik-baik umat ke, tu je lah. Jadi pesan, sampaikan benda-benda baik je lah. Sampaikan benda-benda baik. Mata kanan kita pandang kebaikan orang, mata kiri kita pandang keburukan diri sendiri. So kadang-kadang jadi pun salah cakap, kadang-kadang kita pun terlepas cakap, kadang-kadang kita buat benda pun kita tak perasan apa yang kita cakap sebenarnya. So ikhlas lah. Buat tu biar ikhlas. Kita buat something tu ikhlas, niat sebab semata-mata sebab nak nampak, kita nak Allah nampak. Bukan nak nampak, bukan nak bagi manusia nampak. Kalau satu dunia ni sayang kita, tak sama dengan Allah sayang kita. Tapi kalau satu dunia ni benci kita, tak sama dengan macam mana Allah sayang kita juga. Macam tu lah, lebih kurang apa yang Ustaz sebut macam tu lah. Betul. Ikhlas. Buat semua benda ikhlas. Kena buat niat. Sebab setiap amalan bermula dengan niat. Jadi lupa bahasa Arab dia apa. Setiap amalan bermula dengan niat. Itu adalah hadis juga. So apa-apa korang niat. Sebab niat kerana Allah ni bersifat kekal. Kalau korang niat nak berubah untuk boyfriend, contohnya, korang berubah untuk girlfriend, korang berubah untuk boyfriend, korang berubah sebab korang nak kahwin, katakanlah korang break, cerai, korang rasa korang akan maintain ke? Kalau kita kuat, insyaAllah lah akan maintain lah. Kalau kita tak kuat, na'udzubillah lah, mungkin kita kena nawaitu tu lah. Tapi bila kita berubah betul-betul sebab kita nak tunjuk ke Allah yang kita boleh berubah. Kita buat ni semata-mata sebab nak bagi Allah pandang. Allah tak marah kalau kita datang jumpa dia, kita tak bawa kereta Merc, tak bawa kereta BM. Allah tak marah kalau kita tak bawa rumah besar. Allah tak marah kalau kita tak bawa 2 juta, 1 juta, motor superbike apa semua. Tapi Allah marah bila kita, kenapa kau tak taubat? Allah adakan solat sunat taubat, tapi kenapa kau tak taubat? Kenapa kau datang jumpa aku dengan bawa iman yang rosak? Innamal a'malu binniyat. Betul, yang setiap amalan bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Terima kasih. Okey, korang ingat ni, innamal a'malu binniyat. Betul. Korang kalau Syahid ada cerita hari tu, jadi cerita balik lah. Syekh Zainul Asir cakap cara nak
cara nak istiqomah ni senang, dia cakap. Bagi Zadi sangat susah, sangat susah. Tapi apa yang Syekh Zainul Asri cakap, Syekh Zainul Asri kan ulama. Istiqomah ni sangat susah, tapi Syekh Zainul Asri cakap senang. Macam mana senang? Okay, katakanlah contoh Wani, thank you Wani. Thank you Wani. Jangan lupa solat, jangan lupa solat. Okay, jadi bagi contoh Kita nak jadi ahli masjid. Kita duduk dalam suasana orang ahli masjid. Kalau kita nak jadi positif, kita duduk dalam suasana orang-orang yang positif. Kalau kita duduk dalam suasana dengan orang-orang negatif, memang asyik-asyik negatif je lah kita. Kalau kita duduk dengan orang yang kaki judi, kita akan berjudi. Kalau kita orang duduk dengan orang yang minum arak, tak mungkin hari ni tak, mungkin ke depan akan minum juga. Macam tu lah. Maksudnya apa yang Syekh Zainul Asri nak cakap adalah kita kena hidup dalam suasana macam kita nak cuba nak please Allah kan. Kita nak Allah pandang kita. So kita duduk dalam dengan baik. Kita kena baik dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Kita kena hidup dalam suasana orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengingatkan kita tentang mati, tentang akhirat. Macam gitulah. Sebab Zaidi selalu sebut dekat dalam grup. Siapa yang ada dalam grup lah kat sini, siapa yang ada dalam grup grup tele, Zaidi selalu sebut. Sebab Zaidi pun kadang Zaidi tak betul. Zaidi pun dalam proses. Zaidi baru-baru je, baru-baru belajar apa semua. Baru-baru je. Zaidi tak tahu apa-apa pun. Zaidi sangat-sangat jahil, Zaidi bodoh. Semua benda kat Zaidi lah. Yang buruk-buruk semua kat Zaidi. Tapi Zaidi cuba. Cuba untuk jadi positif, cuba untuk tahan sabar. Siapa yang kenal Zaidi tu, korang boleh tanya Syahir lah macam mana Zaidi sebenarnya. Sebenarnya Zaidi bukan penyabar, tapi sebabkan orang-orang yang selalu mengingatkan kita pasal benda-benda ni, kita automatik jadi macam, oh, Allah bagi macam ni sebab macam ni, Allah bagi macam ni sebab macam ni. Macam tu. Jadi macam tu. Semua orang ada keburukan, betul. Semua orang ada keburukan. Amalia, thank you. Ujian. Rindu nak jumpa Zaidi. Makan apa hari ni? Makan nasi. Yang penting pengairan kita. Betul. Betul. Orang besar weh KWSP punya bangunan. KWSP? PF. Korang jangan judge orang daripada luaran. Macam katakanlah jadi bagi contoh tau, ni tak ada kena-mena dengan orang yang hidup. Orang yang hidup tak pun mati. Katakanlah orang tu tak pakai tudung. Katakanlah jadi bagi contoh lelaki lah. Katakanlah kita nampak orang ni asyik lepak apa semua, lepak tak pergi masjid. Lepas tu yang si A ni lepak tak pergi masjid, tapi si B ni hari-hari pergi masjid. Tapi si A ni walaupun dia melepak semua, tapi dia selalu mengingatkan, dia fikir risau. Walaupun dia tak pergi, tapi dia solat je kat rumah. Kita tak tahu apa yang dia buat kat rumah. Dia solat, dia selalu ingat kawan-kawan dia yang lepak-lepak sekali tu. Tapi orang yang pergi masjid ni, dia buat amal ibadah untuk dia je. Sebab tu Nabi ajar fikir risau. Kita kena selalu fikir risau tentang orang lain. Sebab fikir risau ni lah yang akan, fadilat dia berat timbangan amal. Fikir risau ni sangat-sangat berat. Maksudnya dia punya pahala sangat besar. Fikir risau. Jadi rasa Zaidi pernah cerita kot pasal umat zaman Nabi Nuh tu, yang dia buat ibadah 500 tahun, tapi dia buat ibadah untuk dia seorang je. Dia pergi masjid, dia baca Al-Quran, dia buat ibadah 500 tahun. Tapi dia suruh Nabi Musa tanya Allah, dia masuk api neraka atau syurga. Allah cakap dia masuk api neraka. Lepas tu dia sedih. Bila dia sedih, baru dia teringat. Baru dia terfikir macam, kalau aku 500 tahun buat ibadah pun, masuk api neraka, macam mana dengan orang lain? Maksudnya macam mana dengan orang lain tu, dia dah start fikir risau pasal orang lain. Macam kita fikir risau pasal family kita, adik-adik kita
fikir risau pasal kawan-kawan kita. Tu dah kira fikir risau tu. Disebabkan satu fikir risau tu yang 500 tahun buat ibadat tu, Allah panggil balik dia. Allah suruh Nabi Musa cakap kat dia, wahai Musa, kau cakap kat si fulan ni dia dapat masuk syurga. Dapat masuk syurga disebabkan satu fikir risau tu saja. Korang boleh imagine tak Nabi Muhammad punya fikir risau ni macam mana? Nabi Muhammad punya fikir risau, orang yang belum lahir pun, manusia yang belum lahir yang dalam perut pun dia dah nangis. Ada dalam satu hadis ni Aisyah bagi tahu, Nabi Aisyah tengok waktu Nabi iktidal, Nabi nangis. Waktu Nabi rukuk, Nabi nangis. Waktu Nabi sujud pun Nabi nangis. Nabi nangis je untuk umat. Umat dia macam mana. Nabi tahu umat dia zaman sekarang ni macam mana. Sebab itulah pahala hidupkan sunnah ni sangat-sangat besar. Pahala hidupkan sunnah, macam contoh lah, jadi tunjuk ni satu. Lepas tu jadi suruh Aziz pula pakai. So kat sini jadi dah dapat dah saham. So korang tahu kan pahala hidupkan sunnah ni macam mana kan. Jadi repeat je lah. Mana tahu ada yang tak pernah dengar kan. Dalam hadis bagi tahu, ni hadis sahih. Nabi bagi tahu, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku pada zaman fahsyat dan munkar, iaitu akhir zaman, sekarang nescaya dapat 100 pahala syahid. 100 pahala syahid. So buat je lah apa-apa sunnah Nabi sangat banyak. Pakai cincin. Dia dah dapat apa? Oh, tu untuk orang yang keluar. Oh, tu bukan untuk yang amalkan sunnah juga? Tak, kalau amalkan sunnah 100 pahala syahid. Untuk orang yang keluar tabligh 3 hari, satu subhanallah bersamaan 700,000. Kalau kita sebut dekat rumah, satu subhanallah satu lah. Tapi kalau kita keluar tabligh, kita keluar jalan Allah ni, satu subhanallah gandaan dia bersamaan 77,000 ke 70,000. Tapi untuk orang yang dah kahwin, dia punya satu subhanallah bersamaan 42 juta. Betul, 42 juta. Satu subhanallah 42 juta. So korang kalau ada husband, ada anak, suruhlah diorang keluar 3 hari pun tak apa. 3 hari, azam je 3 hari. Best tau, best, sumpah best. 49 juta. Thank you Ummu Sulaim. 49 juta. Sorry. Itulah, saya banyak lagi akan belajar ni. Dila, thank you. Tak rindu someone ke? Tak. Zahira, thank you. Nak rindu siapa? Nak Iman Sari. Boleh tahu cerita tak yang pasal 2 orang ni, seorang tak pernah tinggal amalan, seorang lagi minum arak? Pasal apa tu? Siapa tu? Perempuan ada ke keluar macam tu dia? Ada. Perempuan keluar dipanggil masturat. Tapi perempuan bila perempuan nak keluar, dia kena keluar dengan muhrim. Dia tak boleh keluar macam lelaki. And cara dia berbeza sikit lah. Sebab bila lelaki keluar, dia ada gas. Gas ni yang pergi ke rumah tu lah. Yang kalau dulu orang datang, kita menyorok tu kan, itu dia panggil gas. Tapi dia adalah tata tertib dia. Ada. Gitu. Tapi bila masturat ni, perempuan tak boleh pergi gas sebab nak mengelakkan fitnah. And kalau pergi gas pun, bila kita pergi gas kan, bila gas kan laki yang pergi. Bila orang dalam rumah tu tak ada lelaki, orang tu tak boleh bercakap tau. Dia boleh bercakap, tapi boleh bercakap tu untuk tanya sama ada muhrim lelaki ke tak. Adik ke, abang ke, ayah ke. Kalau tak ada, kena gerak. Dia tak boleh cakap sebab akan mendatangkan fitnah. So Nabi dah susun siap-siap dah. Nabi dah tahu dah.
Mahram. Sorry. Betul. Kena selalu ingat family. Kena selalu fikir risau pasal family. Sebelum nak fikir risau pasal orang lain, fikir risau untuk family dulu. Kalau rasa doa kita tak makbul, doakan untuk orang lain. Macam Nabi doa untuk kita. Mana ada doa untuk diri dia? Tablik sama ke dengan arkam? Lain. Arkam jadi tak tahu apa benda. Jadi rindu kita orang je sebab suku dia tak faham. Amalia, thank you. Baru tahu. And ada orang cakap yang orang tablik ni keluar tinggalkan anak bini apa semua 4 bulan, tinggalkan nafkah apa semua. Salah tu sebenarnya. Korang salah dengar. Korang tanya siapa sebenarnya? And siapa yang jawab tu? Kalau yang jawab tu macam tu, maksudnya dia tak pernah keluar. Sebab orang yang nak keluar lama-lama ni, keluar 4 bulan, keluar 40 hari, diorang akan buat mesyuarat sebelum keluar. Diorang akan buat mesyuarat. Diorang akan tanya, okey, cukup tak duit untuk anak bini makan selama 40 hari, 4 bulan? Kalau tak cukup, diorang tak bagi keluar tau. Amalia, thank you. Selagi tak cukup, diorang tak akan bagi keluar. Sebab kita kena cukupkan nafkah untuk anak bini. Yelah, anak bini nak makan apa semua. And apa-apa, okey, katakanlah kalau yang dah kahwin kan setiap amalan lah. Tak kira lah. Kalau kita sebut satu subhanallah, orang yang dah kahwin 49 juta kali 49 juta pahala. Tapi kalau orang yang single belum kahwin, 70,000 ke 700,000, jadi lupa. Tapi apa-apa yang husband dia buat time keluar 3 hari tu, semua bini dia dapat. So yang berjuta-juta tu apa semua tu, tu semua bini dia dapat. Semua bini dia dapat. So korang sangatlah rugi kalau korang halang husband korang, adik korang, abang korang untuk keluar, ayah korang. Sangat-sangatlah rugi. Sangat-sangat rugi. Sebab korang tak perlu keluar pun korang dapat. Thank you. Nafkah semua kena tunaikan. Betul. So viewer, please cerdik-cerdik dalam bertanya soalan. Ya, ayah sebelum keluar 4 bulan cukup semuanya. Sahabat-sahabat kakun akan datang ziarah juga. Betul. Tak apalah. So slow lah. Start belajar dengan Fardu Ain dulu. Start belajar sikit-sikit dulu. Start berkawan dengan orang-orang yang baik, macam Syahir, macam Ustaz Zul. Tanya je apa-apa soalan yang korang nak tanya. Tapi janganlah tanya soalan yang mengarut. Dan janganlah tanya soalan yang sama. Betul, kalau lelaki bini selalu gaduh tu, soalan lelaki korang pergi keluar 3 hari, balik tu confirm berubah. Serius. Sebab dia ada keberkatan tau bila korang keluar ni. Dia tak tahu macam mana nak explain. Tapi korang sendiri akan rasa. Tak percaya, try. Bos saya selalu keluar, mewahkan family dulu. Tablik menyampaikan, dakwah mengajak. Korang ingat orang yang keluar tablik ni orang miskin-miskin ke? Kita orang punya jemaah, ya Allah. Kalau korang kenal lah Haji Zul tu, dia tu milioner, korang tahu tak? Tapi kalau korang tengok dia macam atuk-atuk je, berjanggut, pakai kopiah, pakai t-shirt. Padahal milioner. Jadi tanya dia, bang, abang baru keluar ke? Baru lagi keluar, tengah belajar lagi ni. Lepas tu jadi tanya dia, bila abang first time keluar? Tahun 1986. Kepala acik dia 1986, saya tak lahir lagi tu. Jadi nak bagi tahu yang orang yang betul-betul follow dakwah ni, follow cara Nabi, follow tabligh, ikut cara Nabi, cara tawaduknya Nabi, cara sunnah Nabi, cara kepribadian Nabi. Macam tu lah orang tabligh. Macam tu lah dia. Sangat-sangat tawaduk, sangat-sangat humble.
Yelah tahun 1986. Tak lahir lagi siut. Amalia, thank you. Thank you, thank you. Jadi nak cerita kebaikan Haji Zul ni. Haji Zul ni korang tahu tak, dia boss. Setiap solat fardu dia akan suruh semua staff dia stop untuk solat Jumaat sekali. Termasuk Ustaz Zul lah. Ustaz Zul sekali dengan dia. Ustaz Zul partner dengan dia untuk umrah, untuk umrah. So setiap solat fardu semua solat Jumaat sekali. Semua solat Jumaat sekali, lepas tu baca hadis. So dia punya pekerja-pekerja pun baik je. So Ustaz Zul selalu bercerita kat Zaidi. Ustaz Zul selalu bercerita Haji Zul, dan setiap bulan dia akan spend 30 ke 40 ribu untuk bawa semua staff dia keluar 3 hari. Buat apa kalau kita bos, agak-agak kita nak spend tak 30-40 ribu untuk keluar, untuk bawa staff kita keluar 3 hari apa semua yang tak dapat profit. Sebab bos-bos mesti kejar profit kan. Tapi Haji Zul ni dia tak fikir pun pasal benda tu. And dia tak ada punch card ni. Punch card datang kerja punch card. Kalau pekerja dia datang lewat ke apa, semalam buat apa. Macam dia ya Allah, korang kena bercakap dengan dia lah. Saya tak tahu dia ada ke tak dalam ni. Cakap dengan dia lah. InsyaAllah satu hari nanti mana tahu korang boleh bercakap dengan dia kan. Dia sangat-sangat humble. Sangat humble dan sangat bijak. Dia AP holder tau. Dia sejenis macam Ustaz Zul. Lain. Ustaz Zul yang Zaidi selalu live tu. Haji Zul pun nama dia pun Haji Zul. Berbeza. Haji Zul. Dia owner Ras Niaga. Dia memang pemalu ke dia bukan pemalu tau. Dia malu lah kot. Tapi dia tawaduk gila. Memang sangat-sangat humble lah. Humble je. Macam korang tengok macam pakcik-pakcik, macam pakai kopiah yang dijanggut, macam pakcik-pakcik yang tengah bawa lepas bencin, baru dapat kita beli SP. Tu pun lepas dapat beli klisa macam tu. Padahal millennial siut. Yang kat kedai hari tu, Awak saya barang tahu siapa. Yang kat kedai hari tu ke kedai mana? Itu Ustaz Zul tak Kedai tak. Oh tak, enggak. Kat kedai tu Ustaz Zul. Semalam tu ke? Semalam? Tak ada, Haji Zul tak ada semalam. Semalam tu Ustaz Zahari dengan Ustaz Zul. Tak ada. Korang tak pernah jumpa lagi Haji Zul ni. Ada kerja tu Ras Niaga Motorsport. Jadi kenal tak cikgu? Alamak, Cikgu Makno. Cikgu Makno ni Ustaz Abid punya guru. Cikgu Makno ni Ustaz Abid punya guru. Jadi kenal melalui Ustaz Abid lah. Alamak, jadi lupa lah. Masa dalam live pagi guys, guru Ustaz Abid, yes, Cikgu Makno. Yang dengan Idan semalam Ustaz Zahari. Tak, tu Ustaz Zahari. Tu pun kita orang ada dua ustaz yang kita orang selalu refer, Ustaz Zahari, Ustaz Zul. Kita orang dua ni memang kita orang sangat-sangat rapat lah. Apa-apa kita orang akan refer kat dia. Apa-apa akan minta nasihat. Thank you sebab all positif video. Yang negatif Yang negatif awak sokong. Abaikan yang negatif, okey. Tak payah ambil tahu pun yang negatif-negatif tu. Tak ada manfaat apa-apa pun. Orang nak cakap apa, cakap lah. Mulut orang kan, kalau kita dah boleh seletik mulut dia, kita dah seletik lama dah. Tapi itulah tu je lah saya cakap. Ada sebab lah, ada sebab. Mungkin Allah nak suruh dia bercakap tu sebab nak bagi kita pahala ke, Allah nak tersiman kita ke, Allah nak tunjuk iman dia kat mana ke. Apa yang keluar daripada mulut dia, itulah iman dia.
Itulah tahap iman dia. Itulah akhlak dia. Apa yang keluar daripada mulut dia, itulah hati dia. Ustaz Wadi Anwar cakap, nak tahu, nak tengok hati seseorang tu, tengok apa yang dia cakap. Kalau dia cakap, banyak cakap benda buruk, dia banyak cakap pasal keburukan orang, macam itulah hati dia. Dia benda-benda baik lah. Macam itulah hati dia. Tu Ustaz Wadi Anwar cakap. Amalia, thank you. Amalia Husna, doakan untuk dia jangan benci orang. Dia siapa? Siapa dia? Doakan untuk dia jangan benci orang. Dia siapa dia? Dia siapa? Cakap benda manfaat, saya tak pernah ambil tahu yang negatif ni sebab tak nak jadi negatif juga. Alhamdulillah, baguslah. Kita doakan yang baik-baik. Doa juga supaya kita jauhkan dengan perangai macam tu. Amin. Mulut anak murid pun tak boleh selektif. Tak. Doakan untuk dia jangan benci orang. Jap, dia tu siapa? Hish. Oh, okey, faham. Taklah. Tak. Haters, okey, faham. Tak adalah. Mungkin sekarang dia macam tu, tapi hujung-hujung kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Mana tu lagi better pada kita. Sebab tu jangan judge orang. Janganlah judge orang daripada apa yang kita nampak. Oh, dia cakap macam ni. Kita tak tahu pun hujung-hujung dia mati macam mana. Mana tu dia mati lagi better daripada kita. Ya tak? Cik yang kurang. Jadi undi ke mana? Undi balik. Jangan pandang orang jahat. Kita tak tahu pangeran mereka. Betul. Yo. Kau dah ya apa Jis? Ngerti. Jangan pandang orang jahat. Kita tak tahu pangeran mereka. Benar. Life ni susah nak lukis. Kita ada 3 bahagian. Pagi beriman, malam tak. Pagi beriman, malam beriman. Pagi tak beriman, malam beriman. Pagi beriman, malam kufur. Pagi beriman, malam beriman. Pagi kufur, malam beriman. Dia Nabila Zamani. Kurang jadi fikir positif je. Yo, fikir positif je. Korang buat penat je korang nak fikir pasal benda-benda negatif. Buat penat je. Buat penat korang je duk fikir. Benda tak ada apa pun. Macam orang contohlah, orang bercinta lama-lama kan, orang bercinta lama-lama. Tapi sebabkan korang terlalu mengharapkan sangat, terlalu macam jadi cakap lah, terlalu berharap. So benda tu kecewa lah. So berharap dah dekat Allah. Sebab Allah tak pernah kecewa. Allah tak pernah kecewakan kita. Tak ya type. Oh, copy paste memang laju komen kita dengar je Syarida Zaidi. Saya panggil tadi kan Zaidi mana buat tak komen. Untung dia chill je. Semoga kita semua jadi ahli syurga. Amin. Kadang koyak kat doh. Ya doh. Sama doh. Tapi kita okey je doh. Tak apa. Biasa. Benda tu biasa. Koyak tu biasa doh.
Master Master apa? 2 jam. Degree. Sekejap. Baru ni. Apa ni? Sorry. Call. Korang jadi rasanya dah boleh hand kot. Lag lagi ke? Lag lagi ke? Dah okey dah. Okey lah. Jadi rasa jadi ulang benda yang sama je. Jadi rasa apa yang Zedi cakap benda yang sama je. Positif. Selalu berharap kat Allah. Itulah dakwah lah. Dakwah. Korang jangan salah faham tau. Dakwah ni bukan perlu nak tunggu jadi baik baru nak dakwah. Dakwah ni biar daripada tak baik sampai jadi baik. Sebab dakwah ni mengajak, bukan mengajar. Tu je. Jadi rasa Zedi selalu cakap benda sama je. Kalau dekat dalam grup tele pun Zedi selalu ingatkan benda sama je. Positif, tak apa. Orang cakap pasal buruk pasal kita, tak apa. Biar je. Free pahala. Satu, Ustaz Abdul Somad pun cakap ada amalan lagi besar pada puasa, ada amalan lagi besar pada jihad, ada amalan lagi besar pada menunaikan umrah, ada amalan lagi besar daripada menunaikan haji. Apa amalan tu? Redha. Senang. Tak senang lah. Susah. Sebab tu lah pahala besar. Tapi belajarlah. Tapi lama-lama benda tu kita akan jadi macam okey, tak apa. Biar orang buat kita buat apa? Buatlah apa-apa korang nak. Thank you Dek sharing. Sama-sama Kak. Macam mana nak terus fokus dalam tengah solat? Sebab kadang-kadang dalam satu masa tu kita boleh fikir. Kita fikir macam-macam. Orang yang rumah besar-besar ni ada ke? Memang ada lah yang solat. Tapi ada ke yang solat full? Ada ke orang-orang yang pakai kereta mahal ni solat? Ada, mungkin ada. Tapi tak semestinya semua. Tapi sebenarnya nak bagi tahu yang ni lah sebenarnya rezeki. Sebab time solat ni lah kita boleh bercakap dengan Allah. Time solat je kita paling dekat dengan Allah. Allah punya dekat dengan kita seperti ni hadis tau. Allah nak bagi tahu yang Allah punya dekat dengan kita seperti urat dekat leher kita. Ni macam kat belah sini kan. Urat kat leher kita ni. Nak bagi tahu Allah punya dekat dengan kita. Dan setiap kali solat tu korang kena fikir, imagine Allah tengah dengar apa yang korang cakap. Allah tengah pandang korang solat. Allah tengah, korang kena sentiasa fikir time solat tu, fikir Allah tengah pandang solat ni. Allah dengar je apa aku cakap. Allah tengok apa korang tengah sujud. Allah tengah tengok korang rukuk. Allah tengah tengok korang tahiyat akhir, tahiyat awal. Allah tengah tengok korang iktidal. Allah tengah dengar korang doa. Apa yang korang doa tu, apa yang korang cakap tu, Allah dengar. Allah memang tahu dah apa yang korang minta apa semua. Cuma Allah nak korang bercakap. Allah nak korang mengadu je sebenarnya. Tak ada. Nah, tu je Zedi. Apa yang palau tu, Zedi, how to improve ourselves to more better. Allah, saya pun ke laut. Tak tahulah. Make sure apa yang kita buat hari ni lagi baik daripada semalam. Haji cakap apa? Make sure yang bila kita bangun hari ni, kita buat yang lagi baik daripada semalam. And usahakan kita akan buat yang lagi baik untuk esok berbanding hari ni. Macam tu lah. Dengar. Itu Sima level. Betul. Yang lagi satu korang bagi Zaidi lah.
bagi Zaidi, macam mana nak sentiasa terus buat kebaikan. Korang kena fikir esok korang mati. Tak pun lepas ni korang mati. Korang yakin ke esok korang hidup? Korang yakin ke lagi korang sempat kahwin? Korang yakin ke korang sempat ada anak? Korang yakin ke korang sempat kumpul duit? Korang yakin ke korang sempat dapat KWSP? Korang sempat ke korang sempat dapat apa-apa lah? Fikir mati je. Korang fikir, oh kalau esok kalau aku mati ni, apa aku bawa dalam kubur? Apa yang aku akan bawa? Apa amalan yang aku buat lah? Ada sekarang. Fikir lah, tak ada. Balik. Tahu. Fikir tu je. Bekalan untuk akhirat. Sebab tu Nabi cakap orang yang bijak adalah orang yang fikir tentang kematian. Jadi soalan, baca berita Hamka tak? Okay, mohon sedekahkan Al-Fatihah buat sahabat Zul. Saya Zul Nizam Karim. Innalillah. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang beriman. Hantar makanan sikit. Takut pula dengar. Dia bukan takut. Okay, jujurlah, saya pun takut. Saya rasa semua orang takut. Tapi apa yang Ustaz Zul sampaikan semalam, para sahabat dengan Nabi ni, diorang tak sabar nak mati. Diorang kalau diorang pergi perang, okay, contoh lah kalau macam kita kan, macam kalau kita ke negara-negara lain pergi perang balik dapat award perwira anugerah perwira apa semua kan. Tapi time zaman Nabi, diorang pergi perang tu memang nak mati, sebab nak syahid, sebab nak dapat Ainul Mardiah tu. Ainul Mardiah ni ketua penghuni syurga kan, Ketua bidadari syurga, Ainul Mardiah. Sebab diorang pergi, kalau diorang pergi perang tak mati, balik tu kira diorang boleh balik tak mati tu, diorang jadi malu. Tapi bila kita pergi perang, kita balik dapat pingat, dapat perwira apa semua. Oh, peluru tu datang, saya sempat elak apa semua. Belakang sebenarnya kau lari apa semua, lebih kurang macam tu lah. Tapi para sahabat ni, dia memang pergi perang, memang diorang cari syahid tu. Sebab diorang tahu fadilat tu, diorang tahu apa pahala. Macam dekat Palestin, macam kenapa diorang tak takut? Padahal yang pergi perang tu semua muda-muda kot. Sebab diorang tahu apa fadilat dia, apa pahala dia semua kan. And diorang tahu benda tu tak kekal pun. And diorang tahu dunia ni bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Tempat tinggal kita dekat akhirat nanti, agak juga nanti kan, neraka nanti. Ustaz kata peluru tu gigit je. Doa mati husnul khotimah. Yo, minta. Korang jadi pukul 6 jadi end ke boleh end dah? End lah, jadi boleh end dah kot. Dah 2 jam dah. Jangan takut, cuba dulu doa supaya istiqomah. Amin, insyaAllah. Thank you. Ikutkan tak BGN? Apa tu? Tak faham. Itulah jadi end Korang jangan lupa puasa, jangan lupa buatlah kebaikan. Tu je, sebarkan kebaikan. Benda-benda negatif tu belah je, buat tak tahu je. Redha, sabar, tawakal. Okey, sekolah tak? Bye, Assalamualaikum. Okey, InsyaAllah esok saya call time pagi lagi korang. Esok saya kerja lagi korang. Saya Bangla mau cari duit. Saya hari Ahad pun mau kerja. Cari duit korang. Saya bukan orang senang. Korang lah doa untuk saya. Nak gini je. Cuklah tu. Baru masuk dah nak end. Alamak Ayla. Sorry. Next time
Tak apa, ada rezeki next time. Yalah, itu Kerja punya lah susah. Jadi sunnah cincin tu laki perempuan kau boleh buat. Okey, jadi last lah cerita. Jadi last cerita. Kenapa pakai cincin kat kelingking ni sunnah? Okey, time zaman Nabi kan mana ada WS, tak ada tele, tak ada social media, tak ada email. So diorang hantar maklumat melalui perutusan. Melalui perutusan. Ini last jadi cerita sebelum jadi kan. Melalui perutusan. So setiap perutusan tu ada cop mohor masing-masing. Korang tahu kan cop mohor kan, yang macam cair tu lepas tu diorang tekan. Tapi Rasulullah SAW punya cop mohor adalah cincin dia. Dekat cincin dia macam ada satu batu yang ada kalimah lah, lebih kurang macam tu. So kalau orang tengok, okey, surat ni ada, okey, Nabi, okey, bayangkan ini kertas. Ni kertas, ni kertas. Nabi cop macam ni. Nabi SAW cop macam ni. Macam ni. Macam tu. Cop macam tu. Lepas tu dia angkat. Sebab tu lah sunnah. Nabi cop pakai cincin dia. So bila orang lain tengok, okey, perutusan ni, okey, dah nampak cop, cara cop ni macam ni, okey, orang tahu ini daripada Rasulullah. Dan pantang larang peperangan zaman dulu, orang-orang perutusan ni tak boleh dibunuh. Tak boleh dibunuh. Sebab tu dah terjadinya perang apa? Perang apa yang kat Mekah tu kot, yang daripada Madinah ke Mekah. Jadi lupa. Tak apa, korang cuba je. Kalau korang nak follow je. Perempuan ke lelaki ke, follow je. Asalkan niat. Setiap amalan bermula dengan niat. Niat je, niat. Korang niat sebab korang nak ikut sunnah. Dapat free pahala 100 syahid korang. Bukan free, bukan dapat pahala. Bukan dapat pahala. Pahala apa cakap? Bukan dapat pahala free cover iPhone ke, free fridge magnet ke. Ada orang ke? Kau tak ada gerak. Kau tak ada gerak. Fridge magnet ke. Pahala 100 syahid. Zaman umat-umat Nabi lain nak dapat 1 syahid tu kena pergi perang baru dapat. Tapi umat Nabi Muhammad follow sunnah je. Sebab apa pahala dia besar? Sebab Nabi tahu zaman akhir zaman ni Islam akan datang dalam keadaan ganjil. Bila orang tengok kita pakai serban, orang tengok kita pakai jubah, orang tengok kita pakai ridak, orang akan pelik sebab benda tu dah jadi ganjil. Ini Nabi cakap tau. Nabi dah boleh predict dah apa yang akan jadi, akan datang, umat dia macam mana akan datang, macam mana. Sebab itulah Allah bagi pahala dia sangat besar. Sebab Islam akan datang dalam keadaan yang ganjil. Akhir zaman ni lah dah start dah dalam keadaan ganjil. Benda-benda yang mungkar pula yang jadi, tak jadi ganjil. Contohnya macam LGBT ke apa ke, benda-benda macam tu dah jadi macam kebiasaan. So Islam ni dah datang dalam keadaan ganjil. So nak buat sunnah ke apa sangat, benda tu macam perlukan kekuatan lah dan izin, keizinan daripada Allah. Keizinan daripada Allah. Keizinan daripada Allah. Keizinan daripada Allah.